terutama sekali bagi rakyat ramai, supaya tidak 73% mereka yang berpendapatan kurang daripada 3,000 sebulan satu keluarga itu terdiri kebanyakannya daripada orang Melayu. Nampaknya Perdana Menteri yakin Malaysia mempunyai daya persaingan yang kuat. Itu sebab diperlukan kerjasama dengan dengan negara-negara lain. Ini didasarkan kepada misalnya laporan Bank Dunia yang mengatakan bahawa Malaysia adalah di kedudukan 23 teratas di antara 183 negara, dan beliau yakin sebelum 2015 kedudukan kita akan bertambah baik kepada yang ke-10. Tapi laporan ini adalah berbeza dengan dua laporan yang lain. World Economic Forum misalnya menunjukkan bahawa kedudukan Malaysia menurun, iaitu daripada 21 ke tempat yang ke-21 2 tahun lalu kepada ke tempat yang ke-19. Dan seterusnya, Doing Business Report yang terkenal di kalangan golongan peniaga-peniaga dan pemaju menunjukkan bahawa pada tahun 2010 kedudukan Malaysia ialah di tempat 23, iaitu 2 anak tangga lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi walaupun World Bank Report menunjukkan kenaikan kedudukan, tapi dua laporan yang lain tu kita jatuh. Yang penting saya nak sebutkan di sini ialah memandangkan ada perbezaan pandangan ini, kita harus juga berhati-hati dan terlalu tidak overconfident tentang kuasa persaingan yang ada pada kita. Selanjutnya, di bawah strategi kedua ini diberikan tumpuan kepada 4 perkara lain, iaitu penyediaan infrastruktur bertaraf dunia, pembentukan dasar baru tenaga, pembangunan kluster dan pembangunan SME. Berkaitan infrastruktur, selain dari melaksanakan projek jalur lebar berkelajuan tinggi, ya. Panjang lagi kah? Masa untuk yang berumah 5 minit lagi ya. 40 minit peruntukan. Ya, tinggal cuma 5 minit lagi. Okey. Jadi boleh minta lebih sikit daripada 5 minit. So, bagi 5 minit, 10 minit lah ya. 10 minit lagi. Okay. Jadi yang penting saya potong tentang strategi kedua tadi, iaitu tentang dasar tenaga. Kita dapati ada dua aspek daripada dasar tenaga ni. Satu ialah melepas atau menarik balik subsidi, yang ini telah mula dilakukan dengan mempunyai akibat-akibatnya tersendiri. Kita tak boleh misalnya memikirkan nak tarik balik subsidi kerana memikirkan nak mengurangkan defisit. Kerana kalau kita misalnya atasi masalah pembaziran, soal leakage, vandalism dan korupsi, maka lebih mudah untuk diatasi soal defisit itu. Tetapi ini berarti mengambil tindakan terhadap golongan yang kaya dan lebih mudah dilakukan pada golongan-golongan yang lain daripada yang kaya itu. Keduanya ialah dasar yang berkaitan dengan dasar nuklear. Dasar untuk mendapatkan tenaga daripada nuklear. Dan dalam hal ini saya merasa suka cita sikit mendengar berita bahawa kita belum membuat keputusan yang muktamad tentang dasar nuklear ini. Kerana dasar ini harus kita fikir baik-baik sebelum melaksanakannya. Kerana nuklear sebagai punca tenaga bukan saja tak selamat, bukan saja mahal, tetapi ia boleh mencemarkan alam sekitar. Strategi yang keempat ialah pembangunan sosioekonomi.
Dan dalam pembangunan sosioekonomi ini lebih jelas nampaknya apa yang hendak dilakukan. Cuma walaupun ditekankan soal hendak meningkatkan terutama sekali sosioekonomi orang-orang Melayu, namun saya berpendapat bahawa daripada beberapa contoh yang lalu masih banyak yang boleh dilakukan dan yang patut dilakukan. Pertamanya ialah misalnya berkaitan dengan golongan orang asal. Soal pertanahan orang asal masih belum selesai. Bahkan kita dapati bahawa demi di atas nama pembangunan, banyak masyarakat orang asal, tanah orang asal dicerobohi. Bukan saja dicerobohi, tetapi dicerobohi dengan kekerasan. Jadi saya rasa ini kita perlu memikirkan tentang bagaimana soal tanah adat orang asal dan orang asli dapat kita atasi supaya golongan yang paling mondor dalam negara ini dapat kita bela. Keduanya ialah tentang nasib penduduk bandar. Penduduk bandar di sini dan penduduk bandar terutama sekali yang disebut sebagai penduduk faedah itu. Sebelum saya pergi pada soal itu, saya ingin menjelaskan bahawa terdapat pengusiran tanah bukan saja bagi orang asal tetapi juga di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar. Dan pengusiran secara kasar, secara kadang-kadang tidak timbang rasa, melibatkan perobohan rumah tanpa notis, tanpa bayaran pampasan yang mencukupi, dan tanpa memberikan peluang untuk mereka mendapat tanah atau rumah alternatif. Sebenarnya perkara ini perlu ditangani, dan sebaik-baiknya juga kalau mereka boleh diberikan bantuan keuangan dan ataupun pinjaman bank supaya mereka dapat melaksanakan pembinaan rumah yang baru. Mengenai penduduk bandar Felda tadi, saya katakan tadi bahawa kita harus memikirkan kemungkinan kembali balik pada konsep Tun Razak. Konsep Tun Razak ialah memberi tanah kepada setiap petani yang tidak mempunyai tanah atau kekurangan tanah, dan mereka mengusahakan sendiri. Tapi dan konsep itu yang merupakan konsep yang mungkin dilihat tidak menguntungkan dari segi ekonomi besar, telah ditukar, iaitu dengan cara misalnya mengadakan Felda Holdings. Dan dengan Felda Holdings itu, Felda sudah menjadi bukan lagi milik petani-petani tetapi milik masyarakat, kerana sebahagian besar daripada mereka menyerahkan tanah mereka kepada Felda Holdings dan Felda Plantations. Dan kita dapati yang dipertua bahawa dengan pemindahan ini, orang yang tidak memberikan tanah mereka kepada Felda Plantations boleh mendapat kadang-kadang pendapatan sampai 3 kali ganda daripada orang yang telah menyerahkan tanahnya mereka kepada Felda Plantations dan Felda Holdings. Dan akhirnya kita dapati misalnya mereka bukan saja hilang milik dan berpendapatan rendah, tetapi berhutang banyak, kerana bila mereka hendak menanam semula atau membuat rumah, mereka berhutang. Mereka kebanyakan tua, dan sekarang ini ramai sekali yang mempunyai hutang, membeban hutang sampai 60 hingga 100 ribu seorang. Dan hutang ini akan dibawa sampai kubur dan akan ditanggung oleh anak pinak mereka. Sebenarnya syarikat besar yang menjalankan tanah Felda sekarang ini, seperti Felda Holdings dan Felda Plantations, mereka mendapat keuntungan yang besar pada mula-mulanya. Tetapi sekarang ini keuntungan itu sudah merosot. Assets 7 bilion misalnya, dan simpanan tunai seperti yang diterangkan oleh Jabatan Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat sudah merosot daripada kira-kira 4 bilion kepada kira-kira 1.3 bilion, iaitu merosot 2.7 bilion. Dan kita harus memeriksa apakah
yang sebenarnya berlaku. Kita marah misalnya kepada itu apa ni syarikat Sandabi dan sebagainya yang kerugian begitu besar. Tetapi kerugian atau kehilangan kemerosotan aset wang ini yang berlaku adalah jauh lebih besar dan serius di kalangan Felda ini. Strategi yang keempat